Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua dan salam sejahtera. So hari kita teruskan lagi dengan pertanian, teknologi pertanian. So hari ini kita akan pergi kepada jenis sistem takungan. Dan di akhirnya objektif pembelajaran ialah murid akan dapat menjelaskan sistem penanaman secara takungan dalam pertanian bandar. So kita masih lagi dalam pertanian bandar. Okay, apa itu penanaman sistem takungan? Penanaman sistem takungan ialah hasil inovasi yang diubah sesuai dengan teknologi persekitaran, keperluan semasa dan dapat dijalankan di kawasan yang terhad. Ia adalah satu sistem yang sangat sesuai dengan pertanian bandar di mana ia memerlukan ruang yang sangat terhad. So ingat balik pertanian bandar sebelum ni. Pertanian bandar adalah pertanian yang menggunakan ruang yang sikit, seperti dalam rumah pangsa, rumah kondominium, rumah teres yang tak ada tanah yang luas. Okey, sistem takungan ada 3 sistem takungan utama. Yang pertama hidroponik, kultur air, iaitu kultur air. Yang kedua aquaponik dan yang ketiga bekas pengairan kendiri. Okey. Hidroponik ataupun kultur air. Sistem yang tidak menggunakan tanah, menggunakan air sebagai medium penanaman. Hidroponik ada 2, satu dan tanpa kitaran semula, yang ini kultur air dalam tanpa kitaran semula. Yang kedua kultur air dalam dengan kitaran semula air. Contoh hidroponik yang ni adalah tanpa kitar semula, di dalam bekas. So pokok di atas, so di dalam bekas. Dan yang kedua dengan kitaran semula air. So air akan berpusing melalui pipe-pipe ni dan kembali kepada tangki air. Itu ada beza hidroponik. Okey. Aquaponik pula menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayur. Contoh tadi kita ada nampak yang dengan kitaran semula, hidroponik dengan kitaran semula, tetapi di sini dia tambah dengan tangki air. Okey. Yang ada ikan, nampak? Dia ada ikan. Maknanya 2 dalam 1 lah. Satu dia menanam pokok, satu lagi ternakan ikan. Nampak ikan? So kat sini awak akan jimat 2 benda, sayur dan ikan. Okey. Tu dia. Tu untuk aquaponik. Dia sama dengan hidroponik tapi ditambah dengan hidupan. Okey. Hidupan air seperti ikan, macam tu. Bekas pengairan kendiri pula mempunyai ruang berasingan. Ada 3, iaitu takung air, ruang partikel kapilari dan ruang penanaman. Maksud dia dekat sini ada ruang air, ada ruang untuk air bergerak melalui tali ni, dan ni adalah tempat penanaman pasu dia. So air akan melalui tali dan pergi ke pasu. Dekat situ berlaku pengairan kendiri lah. So maknanya di kawasan tanah ni akan sentiasa berair. Itu adalah pengairan kendiri. Okey. Nanti cikgu terangkan lagi. Okey, bagaimanakah sistem takungan berfungsi? Penanaman secara takungan adalah sistem penanaman yang di dalam bekas dan takungan yang direka khas bagi membekalkan air dan nutrien secara terkawal. Okey. Hidroponik, kultur air dalam tanpa kitaran semula. Yang ni yang tanpa kitaran semula. So dia ada raga tanaman untuk menanam pokok ataupun sayuran, laluan akar dan kain sumbu, campuran air dan nutrien dalam bekas bawah ni dan bekas takungan. So dekat sini nutrien dan air dalam ni. Okey. Dia tak ada pergi kitaran semula. Okey. Penerangannya, larutan nutrien dalam kain tadi berada dalam takungan dan berkeadaan statik, mana tak bergerak, membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Akar pokok pula mestilah terendam dalam larutan nutrien. So kalau baru letak biji benih,
kain kain atau kapas yang pada bakul raga tanaman tu akan jejak kepada air supaya kapas tu sentiasa basah. Okey. Raga tanaman bekas untuk meletakkan pokok yang ditanam supaya tak jatuh ke dalam air. Okey. Seterusnya, hidroponik untuk kultur air dalam dengan kitaran semula. Ni contoh dia. Okey, kat sini ada tangki air. Ini adalah palung penanaman, maknanya ataupun pipe yang kita tanam sayur ataupun bekas untuk tanam sayur. Okey. Sistem ni memerlukan pump. Ni pump air. Okey. Air dan nutrien dalam ni akan dipam melalui saluran pipe dan masuk ke dalam palung bekas sayur ni, bekas tanaman. So bila dah melalui, dah basah, dia akan masuk balik ke dalam bekas takungan. So air akan sentiasa dipam untuk dimasukkan ke dalam tempat sayur. So sayur akan tumbuh dapat air daripada kitaran air tadi. Okey. Ini contoh yang kedua, menggunakan sistem kitaran semula. Okey. Fungsi dia bagaimana? Okey, nutrien berada dalam takungan akan dipam ke dalam palung. Macam saya cakap tadi, dia akan pam ke dalam palung ni, laluan pokok yang kita tanam tadi. Kemudian air akan mengalir semula, ke dalam tong. Okey. Membekal nutrien kepada tumbuhan. Akar pokok pula mestilah jejak dengan saluran. So akar dia mesti dah jejak. Kalau tak kena, tak basah lah bekas ni. Okey, tak tumbuh lah. Jadi mesti dah jejak. Tak apa, ada kain yang akan untuk sampaikan air kepada tumbuhan-tumbuhan ni. Okey, tu dalam kultur air dalam dengan kitaran semula. Macam tadi hidroponik tanpa kitaran semula di dalam bekas. Kalau kita melibatkan kitaran semula, dia ada pump. Ingat tu je. Okey, dia akan pump air ke atas dan air tu akan kembali ke dalam bekas. Okey, bekas pengairan kendiri. Ni contoh. Yang tadi cikgu tunjuk botol, yang ni tunjuk pasu. Pasu ni ada 3 ruang. Satu ruang untuk tanah, untuk pokok. Satu ruang partikel pembahagi antara air dan tanah. Yang ni ruang air bawah ni. So, air akan mengalir ataupun diserap oleh saluran air ni. Dia akan serap dan dia membuatkan ruang medium ni basah, sentiasa basah dan sentiasa berair. Jadi medium ni akan sentiasa berair sampailah satu masa nanti air ni akan kering, disedut oleh medium ni. Okey. Ni tujuan dia. Okey, dia ada ruang Yang ni ruang pertama untuk tanah, yang kedua untuk ruang udara, kapilari ataupun laluan penyambung kepada air, dan yang bawah sekali adalah ruang air. Ni dalam pasu lah. Okey, fungsi dia, air dia di bahagian bawah tanah akan naik, bawah pasu akan naik ke bahagian medium melalui bahan yang boleh menyerap air. Okey, yang ni dia akan melalui saluran ni melalui bahan yang boleh menyerap air. Penanda aras air akan menunjukkan aras air dalam takungan penanam tersebut. Mana air tu dalam ke, dah tinggal sikit ke apa. Saluran air digunakan untuk mengisi air nutrien ke dalam takung. Ni saluran air ni, kita isi air dalam ni supaya air tu berkumpul kat bawah. Okey, yang ni partikel kapilari ni adalah pembahagi antara medium tanah dan air. So air ni pula dia akan pergi kepada partikel kapilari ni untuk sentiasa basah. Gitu. Okey. Dia akan serap. Okey. Ni contoh-contohnya. Bahan yang boleh menyerap air adalah seperti benang. Okey. Light extended clay aggregate, leka ataupun tempurung kelapa sawit dan sebagainya. Okey. So bila air dah isi dalam ni, so partikel ni akan basah dan tanah ni akan sentiasa dapat air. Okey. Bahan-bahan yang menyerap air, satu leka tadi. Ni adalah
seperti tanah liat tapi telah diinovasikan tanah liatnya. Yang kedua, tali mop. Tali mop biasa kita jumpa kat mop lah, mop rumah awak tu. Dan yang akhir sekali adalah tempurung kelapa sawit. Dan sekarang ni ada pelbagai lagi. Ada yang macam gel jelly tu, ada kan? Tu adalah contoh-contoh benda yang menyerap air. Kadang-kadang juga ada juga awak tengok dekat YouTube menggunakan gel dalam pampers baby. Gel dalam tu boleh serap air dan digunakan. Okey, bukan untuk minum tapi untuk tumbuhan. Okey. Sekian saja untuk hari ini. So, itu saja. Semoga bermanfaat dan amalkan untuk penanaman di rumah anda. Okey, itu saja daripada cikgu tentang sistem takungan air. Ingat, sistem takungan air ada 3. Satu, hidroponik, iaitu kultur air dalam. Itu pun terbahagi pada 2. Satu sama ada tanpa kitaran, satu lagi dengan kitaran. Yang kedua, aquaponik, iaitu hidroponik digabungkan dengan ternakan, udang ke ikan ke terpulang. Maknanya dengan gabungan tu jadilah aquaponik. Yang ketiga, pengairan kendiri. Itu kita tak payah siram banyak kali. Dengan tu kita sambungkan kepada partikel yang boleh memberi basah kepada tanah seperti leka, benang. Okey. So air, tanah tu akan sentiasa berair. So kita tak payah selalu siram air tersebut. So itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.